Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Pada hari ini kita akan belajar dalam subjek mata pelajaran ibadah. Pelajaran ibadah pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan berkenaan dengan solat sunat yang baik diamalkan untuk kali yang ketiga, sambungan pada sebelum ini, yang mana kita telah jelaskan solat sunat yang baik diamalkan, yang digalakkan untuk kita sama-sama melaksanakan solat sunat. Beberapa perkara solat sunat yang kita terangkan. Pada hari ini kita sambung lagi yang ke seterusnya. Sama-sama kita lihat murid-murid, iaitu solat sunat yang baik diamalkan oleh kita sebagai seorang Muslim, supaya kita mendapat ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu yang kelima. Salat sunat yang kelima yang digalakkan untuk sama-sama kita buat, iaitu salat sunat duha. Salat sunat duha. Salat sunat duha ini adalah salat sunat yang digalakkan untuk kita laksanakan, dan kita lihat apakah maksud dia. Erti salat sunat duha iaitu salat yang dilakukan pada waktu pagi, iaitu pada waktu duha. Pada waktu duha, iaitu waktu pagi. Waktunya bila? Iaitu sekira-kira 28 minit selepas matahari terbit. Kalau di rumah masing-masing, di rumah murid-murid ada takwin hijrah, takwin hijri, iaitu kalender yang menunjukkan waktu solat. Di dalam kalender tersebut, takwim tersebut, ada dinyatakan berkenaan dengan waktu syuruk, iaitu waktu terbitnya matahari. Dan selepas 28 minit daripada terbitnya matahari, barulah masuknya waktu duha. Waktu duha. Kalau ada takwin di rumah, boleh cek, boleh tengok. Kerana contohnya pada hari ini, 23 Jun, waktu terbit matahari adalah pukul 7 pagi bagi kawasan Kota Baru, Kelantan. Jadi waktu duhanya adalah 28 minit selepas waktu terbitnya matahari, iaitu 7.28. Maknanya bermulanya 7.28 minit barulah kita dibenarkan untuk salat sunat duha. Itulah waktu awal, peringkat waktu awal solat sunat duha, dan sehinggalah sampainya gelincir matahari, sebelum berlakunya gelincir matahari, iaitu tempoh waktu solat sunat duha. Yang terbaik, yang paling afdalnya adalah solat sunat duha dilewatkan sedikit, contohnya pukul 9 pagi, iaitu yang terbaik. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi galakkan untuk kita salat sunat duha sehingga bayang-bayang satu objek itu setinggi segalah. Itu mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berapakah bilangan rakaat untuk salat sunat duha ini? Iaitu dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Kalau kita ada kerja masalah masyaqqah, mungkin kita boleh buat 2 rakaat saja. Itu paling sedikit. Tapi kalau kita rajin nak buat lebih, contohnya sekarang ni musim PKP, duduk kat rumah je, maka banyak ruang masa untuk kita laksanakan, maka boleh kita laksanakan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Okey, seterusnya kita lihat bagi solat sunat duha lagi, iaitu apakah cara pelaksanaan untuk solat sunat duha ni. Kalau kita nak buat banyak 12 rakaat, semestinya cara pelaksanaan solat sunat duha ini ditunaikan dengan 2 rakaat 1 salam.
2 rakaat 1 salam. Kemudian kalau nak sambung lagi pula 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Sehinggalah paling banyak kita solat duha iaitu 12 rakaat. Okey, itu cara pelaksanaan. Seterusnya yang terakhir, untuk kita solat sunat duha semestinya kena ada niat. Kena ada niat dalam setiap amalan yang kita nak buat, mesti didahului dengan niat. Apa niat dia? Apa lafaz niat? Lafaz niat solat sunat duha, cuba kita lihat dalam skrin yang ustaz paparkan itu, iaitu usalli sunnatud duha rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat yang sebetulnya niat adalah di dalam hati kita semasa kita takbiratul ihram. Jadi bila kita nak takbiratul ihram, bila kita takbiratul ihram, kita lintas dalam hati kita bahawa kita ingin ataupun nak solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita teruskan dengan 2 rakaat sebagaimana biasa kita solat 2 rakaat. Okey, itu solat sunat yang digalakkan, yang baik untuk kita laksanakan. Yang kelima itu solat sunat duha. Seterusnya murid-murid, cuba lihat yang keenam, solat sunat yang baik untuk kita laksanakan iaitu solat sunat taubat. Sudah semestinya murid-murid biasa kita mendengar solat sunat taubat. Apa solat sunat taubat tu murid-murid? Cuba kita lihat. Artinya solat yang dilakukan apabila menginsafi kesalahan diri. Bila kita ada laksanakan dosa, kesalahan, maksiat kepada Allah, maka sebagai nak menghapuskan dosa tersebut adalah dengan cara kita melaksanakan solat sunat taubat. Apa cara dia? Cara untuk pelaksanaan solat sunat taubat itu ditunaikan dengan 2 rakaat 1 salam. Hanya 2 rakaat. Kalau nak tambah lagi lebih baik, boleh juga. Berapa saja rakaat yang kita nak tunaikan boleh, mengikut kepada kemampuan kita. Paling-paling kurang adalah 2 rakaat 1 salam. Apa lafaz niat dia? Iaitu usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niat dalam bahasa Arab. Terjemahan dia, kalau tak mampu dengan lafaz niat dalam bahasa Arab, boleh juga niat dalam hati kita dengan bahasa Melayu, iaitu sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila kita ada lakukan kesalahan, maka wajib kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kita bertaubat. Tambah-tambah kalau dosa itu adalah dosa besar kita dengan Allah, maka sudah semestinya wajib kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan betul-betul menyesal dan menginsafi kesalahan yang kita lakukan itu, dengan cara kita laksanakan solat sunat taubat. Okey, itu yang keenam. Setiap manusia sudah pasti ada melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Maka sewajarnya kita sebagai seorang Muslim bersegera untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita suci daripada dosa, kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Seterusnya murid-murid, yang terakhir untuk solat sunat yang baik kita laksanakan, iaitu yang keenam dan ketujuh. Yang ketujuh iaitu solat sunat yang baik diamalkan, iaitu solat sunat hajat. Solat sunat hajat. Ini selalu kita dengar berkenaan dengan solat sunat hajat. Dalam kehidupan kita, masyarakat kita, apa itu solat sunat hajat? Itu solat yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hajat tertentu atau dalam kesukaran. Bila kita mempunyai hajat tertentu, contoh nak exam peperiksaan ataupun nak apa lagi, nak beri keselamatan dalam hidup kita, tambah-tambah dalam musim Covid ini, maka kita digalakkan untuk solat sunat hajat. Dan apa saja hajat yang kita perlukan di atas dunia ni, mesti seeloknya kita dahulukan dengan meminta hajat kepada Allah Ta'ala. Kita mohon dengan Allah terlebih dahulu apa hajat keinginan yang kita nak.
Ataupun dalam apa-apa kesusahan, kesukaran yang kita hadapi, kita minta hajat supaya Allah hilangkan kesukaran, kesusahan yang kita hadapi. Apa cara dia? Cara pelaksanaan solat sunat hajat iaitu ditunaikan dengan 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat sahaja. Kita buat solat sunat hajat. Lafaz niat bagi solat sunat hajat iaitu usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayunya terjemahannya, sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hanya cukup dengan 2 rakaat. Kemudian setelah selesai kita solat sunat hajat, kita doa kepada Allah Ta'ala, mohon hajat kita dengan Allah Ta'ala. Moga-moga apa sahaja keperluan, keinginan yang kita nak, kita minta dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa yang berlaku di atas dunia ni semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu saja solat sunat yang digalakkan, yang kita sama-sama bincang, sehingga 7 perkara solat sunat yang digalakkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ada banyak lagi yang lain, cuma setakat yang kita belajar untuk peringkat murid-murid, iaitu ada 7 perkara. Moga-moga dengan 7 perkara solat sunat yang digalakkan ini dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Taala. Wallahu a'lam.